Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita untuk kelas pendidikan kesihatan tingkatan 5 dengan tajuk baru hari ini iaitu penyakit. InsyaAllah kamu boleh rujuk muka surat kamu boleh rujuk buku teks kamu dari muka surat 154 sehingga muka surat 158. Okey, apa yang cikgu nak paparkan dalam slide ni semuanya adalah fakta yang cikgu dapatkan daripada buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, pastikan apa yang kamu harap, apa yang cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis kamu. Okey. Sebelum tu mari kita tengok apakah standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam tajuk penyakit ini. Okey, baik, standard pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama ialah menyatakan contoh, simptom dan tanda penyakit jangkitan seksual. Yang kedua, membincangkan kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit jangkitan seksual. Yang ketiga, membincangkan kesan penyakit jangkitan seksual kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang keempat, menjana idea amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, mari kita tengok pengenalan dia. Apa itu penyakit jangkitan seksual? Okey, baik. Penyakit jangkitan seksual atau Sexual Transmitted Infection (STI) adalah sejenis penyakit yang merebak melalui perlakuan seks. Okey, STI berjangkit antara individu menerusi sentuhan seksual atau hubungan seks yang tidak selamat menerusi faraj, zakar, dubur atau seks oral. Okey, pembawa bakteria seperti Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, cikgu nak sebut pun payah, Treponema pallidum, Haemophilus lutrei dan bakteria lain yang boleh menyebabkan individu dan pasangan mereka mendapat penyakit jangkitan seksual seperti Chlamydia, gonorrhea, hepatitis genital, syphilis, ketuat genital, hepatitis, human papilloma virus, HPV, HIV dan penyakit AIDS. Yang tu selalu kita dengar, AIDS, HIV, AIDS itu kamu tahu lah kan. Okey, zaman remaja merupakan zaman mereka mempunyai keinginan untuk mengetahui anggota tubuh badan mereka. Kamulah remaja tu. Keinginan terhadap aktiviti seksual turut menarik minat remaja tanpa mereka mengetahui akibat perbuatan mereka. Bukan kamu, untuk orang lain. Okey, situasi ini menjerumuskan remaja kepada risiko penyakit kelamin selain kehamilan yang tidak dirancang. Okey. Berat ni, tajuk ni berat. Tapi cikgu rasa kamu tahu, kamu ada pengetahuan dan juga mungkin ada knowledge berkaitan dengan apa yang kita nak bincang ni. Dan kamu memang dah didedahkan rasanya. Kalau tak silap cikgu, kita dah pernah bincang tajuk ni dalam silibus tingkatan 3 untuk untuk pendidikan kesihatan ni. Okey, mari kita tengok penyakit-penyakit daripada jangkitan seksual. Okey, penyakit jangkitan seksual yang pertama iaitu gonorrhea. Okey, penyakit jangkitan kelamin yang disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhea boleh berjangkit dari seorang individu ke individu yang lain melalui hubungan seks vagina, dubur atau oral. Tahu kot? No? Apa tu vagina, apa dubur atau oral tu? Tak tahu boleh tanya dalam grup nanti. Okey, gejala akan timbul 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada jangkitan. Simptom dan gejala dia, merasa sakit ketika membuang air kecil, mengeluarkan cecair berwarna kekuningan dari salur kencing. Itu simptom dia, penyakit gonorrhea. Yang kedua, penyakit chlamydia, mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah dijangkiti, berkeupayaan menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorrhea. Ni lagi bahaya lagi. Dia lagi power. Simptom dia berlaku pendarahan di antara kitiran haid serta sakit di bahagian abdomen, keluar cecair daripada zakar atau faraj, pedih dan gatal semasa membuang air kecil. Okey, itu simptom dia. Yang ketiga, syphilis. Okey, disebabkan oleh virus Spirochaete okey, sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakar dan mulut. Disebarkan melalui hubungan seks secara oral, dubur, zakar dan vagina.
Okey, simptom dia jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak tangan dan kaki, bergejala seperti sukar berjalan, buta, kebas dan boleh membawa maut. Okey, itu sifilis. Okey, yang keempat, penyakit hepatitis B, okey, dikesan seawal 45 hari, boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur, air mani dan cecair faraj. Okey, melalui pemindahan darah atau darah yang tercemar, hubungan seksual atau melalui jarum suntikan yang tercemar. Tanda-tanda dia hilang selera makan, loya, muntah, perut rasa tidak selesa, sakit sendi, ruam serta kekuningan di mata dan kulit. Ni dah ada kaitan dengan hati lah bila hepatitis ni. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, penyakit HIV. Yang ni yang popular. Setakat HIV ni memang tak ada ubat yang boleh menyembuhkan. Hanya boleh bertahan dan memanjangkan jangka hayat saja. Okey. Penyakit yang serius disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, mudah dijangkiti. HIV jika terdedah tersentuh dengan bendalir badan individu yang HIV positif seperti darah, cecair faraj, air mani dan susu ibu. Okey, yang ni rasanya dah bincang dalam silibus 3 juga ni, penyakit HIV AIDS ni. Okey, tanda dan gejala seperti terlalu lemah dan lesu, kerap demam panas, berpeluh pada waktu malam dan cirit-birit yang kronik. Ini antara penyakit-penyakit jangkitan seksual. Okey. Bahaya tak? Memang bahaya. Boleh elak tak? Boleh, insya-Allah. Atas diri kita kena kuat jati diri. Jangan mudah terpengaruh dan terpesona dengan godaan-godaan yang ada di atas dunia ni. Okey, pengesanan awal. Okey, pengesanan pada peringkat awal penyakit penting bagi semua individu. Antara kebaikan pengesanan awal penyakit jangkitan seksual adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, menyelamatkan nyawa pesakit, individu yang tak berdosa. Okey, kesedaran awal dapat menyelamatkan nyawa seseorang terutama jika menghidap penyakit seksual seperti HIV atau AIDS. HIV itu virus, AIDS itu adalah penyakit. Mengelakkan pasangan yang sah daripada terkena jangkitan. Apabila salah seorang daripada pasangan mendapat penyakit kelamin, doktor pakar akan menyarankan hubungan kelamin yang selamat kepada kedua-dua pasangan. Mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti penyakit STI. Ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit boleh mengelakkan bayi daripada dijangkiti penyakit STI. Okey, sebab tu sekarang ni kalau nak berkahwin kena buat 2 ujian saringan kesihatan. Yang pertama HIV, yang kedua thalassemia. Okey. Tujuan dia itulah untuk ni lah, nak menyelamatkan nyawa orang yang tak berdosa. Okey, tapi takkan pasangan kita orang yang jenis tu yang tak bermoral kan? Tapi mana tahu kadang-kadang kita tak semestinya melalui hubungan seks saja boleh mendapat penyakit ni. Kalau kamu tengok tadi kan, ada juga disebabkan oleh pemindahan darah ataupun darah yang tercemar. Sebenarnya kita tak tahu. Okey, beberapa kaedah rawatan dapat dilakukan bagi mencegah penyakit jangkitan seksual, iaitu mengambil antibiotik dan antiviral yang diberi dan disarankan oleh doktor pakar, membuat pemeriksaan doktor secara berkala, menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti. Okey, ini antara kaedah-kaedah rawatan lah. Okey, setakat ni tak ada lagi lah ubat yang boleh ataupun yang dapat memulihkan sepenuhnya lah jenis-jenis penyakit seksual ni, jangkitan seksual ni. Okey, kalau ada pun mungkin ada keajaiban lah kot. Tapi apa pun kena berusaha lah. Kalau disebabkan oleh sikap dan tingkah laku sendiri tu, tak tahu nak kata lah macam mana kan. Kalau yang melalui pemindahan darah, pemindahan organ, disebabkan oleh bahan-bahan penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar ke, tu kadang-kadang nasib lah kan. Okey. Apa kesan penyakit jangkitan seksual? Okey, baik. Ada 3 kesan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Okey, individu pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan sendi. Jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif yang membawa kepada kemandulan. Kemudian, wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Ini antara kesan dia kepada individu.
Okey, pada keluarga, keluarga pesakit akan dipinggirkan dengan tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat. Tak semestinya. Jangan terlalu stigma ataupun terlalu mendiskriminasikan orang-orang macam ni. Kita tak tahu. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Tak semestinya disebabkan oleh hubungan seks saja orang boleh terlibat dengan jangkitan seksual. Okey, keluarga pesakit terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal untuk merawat pesakit yang menghidapi penyakit jangkitan seksual. Seluruh ahli keluarga perlu berhati-hati jika terdapat pesakit yang menghidapi penyakit jangkitan seksual kerana penyakit ini mudah berjangkit terutama melalui sentuhan serta berkongsi pakaian dan alatan. COVID lagi bahaya kan? Okey, yang ketiga, masyarakat. Okey, masyarakat akan memandang serong terhadap penghidap penyakit jangkitan seksual. Masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan AIDS serta akibat stigma masyarakat yang menganggap penyakit ini berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat dan mudah berjangkit. Tak semestinya. Tu kata stigma tu, tak semestinya. Okey, kadang-kadang tak semestinya. Kalau anak tu yang dapat pada ibu dia macam mana? Takkan salah anak tu. Kan? Kena positif lah. Okey? Manusia ni tak sama ujian hidup dia. Okey, itu kesan penyakit jangkitan seksual. Okey, jadi macam mana kita nak elok daripada terlibat benda-benda macam ni? Okey, dia ada bagikan dalam buku teks tu kan, mari kita tengok. Okey, amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, yang pertama, melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi. Luangkan masa untuk beriadah bersama-sama rakan dan keluarga. Lakukan aktiviti luar yang anda suka. Rancang masa yang berkualiti untuk keluarga dan rakan. Okey, menjadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Bukan sebagai rutin hidup lah. Kena jadikan sebagai hidup kita, rutin hidup kita. Okey, menjadikan solat berjemaah sebagai rutin hidup. Menghadiri program kerohanian untuk mengenali erti kehidupan yang sebenar. Okey, dia cerita dia kalau penyakit jangkitan seksual ni, apa pun punca dia nafsu lah. Kena pandai kawal nafsu lah. Okey, nafsu tu segala-galanya. Apa pun nafsu, kena kawal nafsu. Kalau tak mampu nak berkahwin, lelaki yang tak mampu nak berkahwin, kena puasa. Okey, kena berpuasa. Kena jaga nafsu. Nafsu ni bukan saja nafsu seks, bukan saja nafsu tu saja. Banyak benda nafsu ni. Bila sebut nafsu ni, makan nafsu, nak membeli belah nafsu kan, nak perempuan tu kan, suka beli barang-barang apa tu nafsu lah tu. Tengok tu berkenan nafsu. Nafsu tu besar. Okey, skop dia besar. Okey, kemudian melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, menyertai aktiviti sosial anjuran penduduk setempat. Dan yang terakhir, mengaplikasi kemudahan media masa. Berperanan sebagai ejen penyampai maklumat gaya hidup sihat dalam kalangan remaja. Aplikasi terkini seperti Instagram dan Twitter dapat menyebarkan maklumat secara lebih berkesan kerana media sosial ni dekat dengan remaja. Okey? Media masa yang positif lah. Guna cara yang baik. Jangan duk guna yang tak baik pula. Sekarang ni baik tak baik semua mudah. Hanya di hujung jari kita sahaja. Kita yang boleh pilih. Kita nak yang mana, kita pilih sendiri. Okey, baik. Cikgu rasa itu saja yang cikgu nak sampaikan kepada kamu berkaitan dengan tajuk penyakit hari ini. InsyaAllah, sebarang pertanyaan, persoalan, perkongsian pandangan, pendapat, kita boleh bincang dalam grup kumpulan nanti. InsyaAllah. Okey, sekian dulu. Terima kasih kepada cikgu. Kita jumpa dalam pembincangan grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.